Kesimpulannya, dari segi syariat, kita membicarakan tempat laluan. Tempat laluan dia siapa? Yang atas tadi tempat laluan dia mak kita. Yang contoh nombor 2, tempat laluan dia gigi anjing. Yang contoh ketiga, tempat laluan dia peluru musuh. Yang tu yang menghasilkan akibat. Jadi kita membicarakan tempat laluan bagi pekerjaan Allah. Semua tu kerja Allah, tapi dia pilih tempat-tempat laluan dia. Tempat laluannya ialah seperti ibu kita, gigi anjing dan peluru. Jadi macam mana kita nak tahu satu-satu orang tu dia tengah sembang hakikat ke syariat dengan kita? Ni orang tu kena bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu dia nak sembang hakikat, maksud dia jahil lah dia. Kita bukan nak faham. Dia tanya kita, tahu tak kenapa berlaku banjir kawasan kita? Oh, banjir sebab air di bukit sana tu turun banyak sangat. Kita punya perparitan belah ni pun tak tembus ke sebelah sana. Itu menyebabkan banjir. Dia dah, ini semua perlakuan Allah. Oh, apa ini nak sembang hakikat? Cakap awal-awal. Kita pun tahu. Jadi sepatutnya orang yang nak sembang hakikat tu dia kena bagi tahu lah dari segi hakikatnya kenapa jadi macam ni. Oh, Allah punya kerja, Allah yang buat. Ni dia tak bagi tahu. Dia nak tunjuk dia ahli hakikat, dia duk sembang macam tu dengan kita kan. Patut dia kena bagi tahu lah nak sembang hakikat. Sebab kita biasa-biasa dalam seharian memang kita sembang syariat. Mana ada kita sembang hakikat? Ni kenapa malam ni nampak letih? Oh, tadi tengah siang kerja teruk. Kita tuju pada siang kan. Maksud dia sembang syariat ke tu? Takkan pula isteri kita kata ada salah. Yang abang letih malam ni sebab Allah. Iyalah, kita faham kan. Oh, rupanya nak sembah hakikat, cakaplah awal-awal. Jadi orang yang nak sembah hakikat dia kena cakap awal-awal. Dia nak sembah tu hakikat. Kalau tidak, semua kita bayangkan syariat lah. Takkan kita saja-saja nak sembah hakikat dengan orang kan. Mesti kita sembah syariat. Sembah syariat ni sembah yang biasa tiap-tiap hari. Sembah hakikat dia kena beritahu. Seterusnya yang kita sentuh, jin dicipta daripada api. Sebab itu makanannya daripada unsur-unsur api. Antara makanan dia wak, haba, asap dan lain-lain yang kita pun tak tahu. Manusia diciptakan daripada tanah. Sebab itu makanannya daripada unsur-unsur tanah. Seperti ubi, padi, tumbuh-tumbuhan, semua datang daripada dalam tanah. Zat-zat dia kita makan itu. Sayur-sayuran. Untuk mencari sesuatu, kita mestilah mengenal sesuatu itu terlebih dahulu. Jika hendak mencari batu zamrud, kenal batu zamrud yang mana satu. Kalau tak kenal, kita tak akan boleh cari. Nak cari yakin, kenal yakin terlebih dahulu. Yakin ni apa benda? Kalau tidak, kita cuma boleh cerita sahaja. Oh, yakin. Tapi kita tak kenal pun yakin. Begitu juga kalau nak mencari Allah. Itu bahasa dalam. Nak mencari Allah, kenal Allah terlebih dahulu. Orang dia kata, oh, okey, dah lama dah ni kita beragama Islam. Dah dapat Allah, cari Allah dah. Nak cari macam mana? Tak kenal. Sebab itu orang letakkan pelajaran sifat 20. Kalau bukan melalui pelajaran sifat 20 pun, melalui pelajaran-pelajaran yang setanding dengan dia. Sebab kita nak kenal. Bila dah kenal tu baru kita boleh cari. Kan contoh kita bagi hari tu kan, suruh pergi cari rusa, dia bawa balik babi hutan. Sebab dia tak kenal. Dia kena kenal dulu. Kena kenal sifat-sifat walaupun tak pernah tengok. Sepatutnya dia tanya orang, macam mana rusa? Rusa ni tanduk dia bercabar. Mata dia gini. Besar dia begini. Ekor dia macam ni. Kita tahu sifat-sifat tu, kita masuk dalam hutan kita boleh agak mana satu rusa, mana satu babi hutan. Ni kita tak tahu, tak belajar sifat-sifat, terus kita tuju je. Tu rusa ni tu. Kita pun tembak, bawa balik, nak sembelih tak boleh sebab tengkok tak ada. Rupanya babi hutan. Sama juga dengan kes Allah. Bila kita tak tahu sifat-sifat Allah, tu yang kadang-kadang kita sangka sembah Allah dah, tapi rupa-rupanya sembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Sembah Allah dah ni. Dia tak belajar sifat-sifat lagi. Bila dah belajar dah, dulu rupanya aku sembah apa tak tahu, dah bercampur dah. Allah begini rupa dah, yang aku sembah tu lain rupa dah. Sebab tak belajar sifat. Tu penting pelajaran ilmu sifat 20 ataupun yang setanding dengannya.
Kalimah yakin digunakan oleh dua golongan manusia. Istilahnya sama tetapi pengertiannya berbeza. Macam cerita katok tadi. Kalimah katok digunakan oleh orang Kedah dan orang Kelantan. Orang Kedah kata katok tu ketuk, orang Kelantan kata katok tu katak. Berbeza walaupun kalimah dia sama. Jadi kalimah yakin ni, yang pertama orang ahli ilmu kalam pakai. Yang kedua orang fiqh, orang tasawuf. Dua-dua guna kalimah yakin, tapi dua-dua punya pengertian yang berlainan. Dalam pelajaran yang lepas kita tengok kalimah yakin yang dipakai oleh ahli ilmu kalam. Apakah 4 tingkat yakin? Menurut ahli ilmu kalam, 4 tingkat yakin pada ahli ilmu kalam. Bagi ahli ilmu kalam ada 4 peringkat. Peringkat yang bawah sampailah peringkat yang atas. Peringkat yang paling bawah namanya peringkat syak, iaitu sama-sama berat. Nak kata ya pun tak, nak kata tak pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Tu nama dia syak, paling bawah. Peringkat tingkat 2, tingkat atas sikit, nama dia zon. Zon ni maksud dia berat salah satu dah. Contohnya dia kata ya, tapi tak tahu dah pula, bukan. Dia ada tapi tak tahu dah pula. Peringkat yang ketiga atas lagi, peringkat yakin sepenuhnya, tapi bukan dengan kajian, sekadar ikut-ikutan. Contohnya orang kata ya ke? Ya. Macam mana kamu tahu kata ya? Semua orang kata macam tu. Tok-tok guru kata macam tu, pakar-pakar kata macam tu, ya lah tu. Dia sebenarnya tak buat kajian, dia berdasarkan orang cakap. Peringkat yang keempat, yakin paling tinggi menurut ahli ilmu kalam, iaitu dia kata ya ataupun dia kata tak berdasarkan kajian. Peringkat bawah tadi dia tengah-tengah. Ya pun bukan, bukan pun bukan. Peringkat kedua tadi dia dah berat salah satu, tapi dia tak tolak kemungkinan yang satu lagi. Peringkat yang ketiga dia kata ya dah ataupun dia kata bukan, tapi berdasarkan cakap-cakap orang. Yang keempat paling tinggi, dia kata ya ke, dia kata bukan ke, memang dengan dia dah buat kajian. Berbeza. Apakah contoh-contohnya? Contoh peringkat syak. Dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, kita ternampak ahli aksiden terbaring di jalan, orang dah ramai dah. Jadi kita terus lalu lah. Kita terus lalu di tempat kerja. Lepas tu orang tanya, tadi dengar kata ahli aksiden. Ya, aksiden. Mati ke hidup? Mati ke hidup? Kita tengok yakin dia peringkat mana? Peringkat syak. Jawapannya tak tahu. Mati ke hidup ke tak tahu. Salah satu lah tapi tak tahu. Yang tu peringkat syak, paling bawah tu. Tapi kalau dia jawab mati ke hidup? Berdasarkan aku tengok tadi mati dah, tapi tak tahu pula kok masih hidup lagi. Yang aku nampak tadi mati dah. Dia nampak tu mati dah, tapi tak tahu kok masih hidup lagi, tak tahu. Dia dah berat satu dah, tapi dia tak tolak kemungkinan yang satu lagi. Ataupun dia jawab, hidup lagi, tadi nampak bergerak lagi. Orang duk ramai kerumunan tu nampak bergerak lagi, hidup lagi, tapi tak tahulah pula kok dia ni jenis macam cicak. Ekor dah putih tapi duk kodek-kodek lagi, rupanya dah mati dah. Tak tahulah pula kok dia jenis macam tu, tapi nampak tadi bergerak lah lagi. Dia dah berat salah satu, tapi dia tak tolak kemungkinan yang sebaliknya. Tu peringkat zon. Peringkat ketiga,